Penting ada maklumat Alright. Sorry. 4 jenis rheostat, LK, MN. Okey, kerintangan. Okey, takat lebur biasa kita pilih tinggi. Okey, contohlah yang ni kita tak tahu kerintangan nak tinggi ke rendah, kita pilih benda yang kita pasti dulu. Bila kita menjawab soalan decision making ni, pilih yang kita pasti dahulu. Jenis sambungan biasa kita akan sambung secara rheostat dengan litar luar, kita sambung je secara macam ni rheostat kan. Ni rheostat, biasanya kita akan sambung sesiri. Kita akan sambung sesiri. So sesiri ni 10 markah lah biasanya. Okey, selari satu. Okay, tak pun kalau rasa macam ragu-ragu, tengok dulu yang lain. Kerintangan, gegelung, dawai, konduktor. Salah satu alat radar, jadual 10 ciri. Okey, biasanya kita nak kerintangan dia yang tinggi untuk rheostat ni. Alright, kenapa? Sebab maksud kerintangan yang tinggi ni maksudnya dia boleh baca tinggi. Maksudnya rintangan yang tinggi dia masih lagi boleh baca. Dia macam tu. Okey. So kalau kita tengok kat sini 10, 10, 30, yang ni 12, yang ni 12, yang ni pun 12. So secara automatik kita ambil PQ, NQ, RR, yang ni lah kita ambil. Dia macam tu. Okey. So bila kita pilih dia mesti ada satu yang dominan. Okey. So pilihan kita adalah N. Dia mesti ada yang dominan. Okey. Baik, so kita tengok. Alright. High resistance. Kenapa high resistance? Resistance dia meningkat. High melting point. Kenapa high melting point? Dia not melting. Okay, not melting. PQR, current flow. I choose N. Sebenarnya dia hilang satu point. Kat mana dia hilang satu point ni? Sambungan kan? Betul tak? M2, M3, M1, M2, M3, M4, M5, M6, dia missing M7 dan dia missing M8. Betul? Dia missing yang ni, point yang kat sini dia missing. Betul ni, yang point yang ni dia missing. Point tengah. Point yang ni lah, point yang jenis sambungan kan. Dia missing point yang tu, bila dia miss dengan point 8, point 9 dia boleh. Tapi point yang 10 walaupun dia ulang balik, dia takkan dapat untuk point yang ke-10. Kenapa? Sebab dia missing point yang ke-7 dengan point yang ke-8. Dia missing. Dia tak ada. Jadi maksimum dia boleh dapat markah 8 markah je kat sini. Okay? Boleh faham? Walaupun nampak cantik lah kan, tapi dia sebenarnya dia miss point 7, point 8, point 10 dia takkan dapat. Automatik. So dia maksimum dia dapat 7 je. 8 dia tak boleh dapat. 7 je. 1, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M2, M9. So dia akan dapat 7 markah je maksimum. M10 automatik dia tak akan dapat sebab 2 markah ni tak ada. Point dia hilang 1 point. Dia hilang 1 point, markah yang 10 tak dapat. Tapi markah ke-9 masih lagi boleh dapat. Okey, nampak kat sini? So macam-macam mana pun kena kira. Bahasanya kita cukup M1 nombor ganjil. Ganjil kita kena cukup. Cikgu tunjuk ganjil M1, M3, M5, M7, M9. Kena cukup ni 1, 2, 3, 4, 5. Kena cukup 5 point. Kalau genap pula M2, M4, M6, M8, M10. Kena cukup 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya ini adalah ganjil, ini adalah genap. Cara pemarkahan dia lah. Jangan tunjuk kat orang, nanti kena marah. Okey, so kena cukup. Cikgu. Cikgu kena pas, ya? Kenapa tadi yang not easy melting tu? Not melting. Sebab dia when high temperature of conductor kita sebut je not melting. Tak apa. Maksudnya easy tu kita tak ambil kira lah, maksudnya easy tu kita ambil not melting je. Dia punya perkataan easy tu kita ambil ada tak perkataan not melting dia macam tu.
Maksudnya dalam pendanaan SPM biasanya dia akan macam ada jawapan dia buat macam ni saja. Not melting. Okay. Maksudnya ada tak not, kalau dia tulis not when high to melting kat sini contohnya kan. So not melting. So masih lagi dapat 1 markah. Walaupun dia macam duduk jauh-jauh kan, tapi masih lagi dalam satu ayat, boleh menyebabkan kita baca faham not melting, so boleh diberi markah. Okay. So kira-kira sama juga, dia mestilah ada mesti ada orang kata substitution final answer. Kalau SPM tak ada unit pun tak apa. Okay. Alright, kita tengok section C, satu soalan saja untuk section C ni. Untuk section C ni dia ada soalan menganalisis yang ini 5 markah ni. Sorry. Dengan soalan nombor 10 explanation. Soalan ni ada 5 markah untuk kita buat comparison. Soalan selaca pun ada comparison. Cuma dalam soalan 5 markah ni kebanyakan, macam cikgu tanda kan, ramai sangat yang tak dapat full 5 marks ni. Kenapa dia tak dapat full 5 marks ni? Sebab dia hilang point. Dia macam dia tak cukup 5 benda yang dia nak. Okey, baik. Bila kita nampak soalan 5 markah macam ni anak-anak, gariskan ataupun highlightkan apa benda soalan tu nak. Okey. Yang pertama dia suruh bandingkan muatan haba tentu. Itu yang pertama. Ambil pensel tulis 1. Point yang pertama yang kita kena jawab. Lepas tu dia kata suhu awal. Yang ni yang kedua. Okey, selepas itu dia tanya kita suhu selepas dipanaskan selama 5 minit. Yang ini yang ketiga. Dan kenaikan suhu. Yang ini yang keempat. Dan yang terakhir sekali dia tanya hubung kait antara muatan haba tentu dengan kenaikan suhu. Ini adalah yang kelima. Bila jawab soalan ni, pastikan ada cukup 5 item. Cari 5 item tu. Dia mesti akan ada 5 item tu. Okay, untuk jawab soalan ini, dilarang menggunakan short form. Jangan guna short form. Ramai sangat menjawab guna short form. Contoh, bilangan buah contohlah. Buah dadu darjah A. Contoh contoh. Dia pun jawab macam ni. Bilangan buah dadu darjah A. Okay. Implikasi dia, yang ni betul, yang ni salah. Ada short form. Tak boleh guna short form. Jangan guna short form. Dalam jawab soalan, lebih baik salah grammar. Okay, lebih baik salah grammar daripada guna short form. Kalau salah grammar tak apa. Contohnya grammar awak tunggal langgang tak apa. Cuma jangan guna short form. Tu saja. Dan juga contohnya awak suka buat macam contohlah kita buat macam bahasa Melayu kan, kita buat sikit-sikit contohlah kan, sikit-sikit short form macam ni jangan buat. Kalau nak buat je sikit contohlah ni contoh tak ada pun jawapan sikit-sikit ni. Okey, kita jangan guna short form macam ni, jangan guna benda macam ni. Walaupun kita biasanya, sebab apa, bila anak-anak menjawab soalan semasa latihan guna short form, dalam exam dia akan jadi terlekat short form tu. So jangan guna short form. Dilarang sama sekali, ditegah. Sebab ramai ni yang guna short form ni. Ni cikgu buat kat sini bintang. Jangan guna short form. Dilarang. Guna je ayat penuh. Dan juga untuk section C ni, untuk section C ni kena tulis semua, jangan tinggal. Jangan buat bandingkan muatan haba tentu cair itu kan. Awak pun buat muatan haba tentu muatan haba perkataan tentu tu hilang, tak boleh. Ambil semua. Dalam section C ni kena ambil semua. Dia tak boleh buat macam section B. Contoh cikgu macam ni. Okay. Alright. So what is the heat capacity? Heat capacity is an energy. Alright. So 1 mark. Okay. Dia pun jawab. Tengok
Ada 5 poin. Boleh tak cikgu saya jawab 1, 2, 3, 4, 5 poin macam ni? Boleh. Memang disarankan untuk jawab dalam bentuk point form macam ni. Disarankan. Jangan buat ayat panjang berjela, sambung-sambung, tak perlu. Memang walaupun soalan dia esei, jawapan dia boleh dalam bentuk structure. Tu maksud dia. Okay, so kita kena buat heat capacity in diagram 11.1 is higher than diagram 11.2. Kena jawab lengkap. Jangan jawab macam ni. Kenapa beza? Kalau struktur tadi betul. Kalau struktur tadi betul kalau kita jawab short form macam ni. Tetapi kenapa dalam esei salah? Dalam esei dia nak awak sebut perkataan ni. Dia nak awak sebut initial temperature. Dia nak awak sebut temperature after 5 minute heating ni. Dia nak awak sebut the increasing of temperature ni. Dia nak awak sebut the higher the heat capacity, the lower the increase. Dia nak awak sebut. Dia nak awak jawab dan salin balik. Walaupun salin balik kan, dia nak awak jawab sebiji macam ni. Jangan pergi jawab macam ini. Ini is a no lah. Soalan nombor 2 awak pergi jawab. Nombor 1, 11.1 besar daripada 11.2. Yang kedua, awak pergi jawab 11.1 is kecil 11.2. Yang ketiga, awak pergi jawab 11.1 is higher than 11.2. Yang keempat, awak pun jawab sebelahan. Yang ni semua tak dapat markah. Ataupun awak tertinggal. Awak tertinggal perkataan temperature after 5 minute heating kan. Awak pergi jawab temperature of 5 minute. Tak ada perkataan heating pun salah. Dia mesti cukup. Dia punya sifat dia tu mesti cukup. Okay. Cukup sifat dalam menjawab soalan esei ni. So cikgu wajib cukup sifat soalan. Okay. Wajib cukup sifat soalan dia. So mesti macam tu. Alright. So jangan jawab short form macam ni. Jawab dan selamatnya kita copy balik walaupun dia panjang tak apa. Walaupun dia panjang tulis je semua, ambil semua. Okay? Alright. So untuk soalan ni barulah anak-anak akan diberikan okay, 5 markah. Sorry. Mana cikgu markah merah ni? Okay. 1, M2, M3, M4, M5. Dan pastikan ada 5 poin lah. Kalau tak ada tengok 3 poin tu. Dan setiap satu comparison tu mesti ada ni. Diagram 11.1 dengan diagram 11.2. Semak balik. 11.1, 11.2. 11.1, 11.2. 11.1, 11.2. Sebab ada pelajar yang jawab macam ni. The increasing of temperature in diagram 11.1 is higher than diagram 11.1. Dua-dua dia buat 11.1. Salah Sebenarnya dia mungkin salah satu tu dia tersalah kan, dia tersalah tulis ke, salah walaupun tersalah tulis. Dan tip satu lagi, sekiranya anak-anak start dengan 11.1, mulakan dengan 11.1 sampai habis. Kalau start dengan 11.1, mulakan dengan 11.1, habiskan dengan 11.1. So tu tips dia. Kalau mulakan dengan 11.2, habiskan dengan 11.2 juga. Okay. So jangan dibuat mula-mula 11.1, lepas tu yang kedua dibuat 11.2 pula. Sebab dia higher lower kan. Jangan buat macam tu. Kalau kita start dengan 11.1, habiskan dengan 11.1. Kalau kita start dengan 11.2, habiskan dengan 11.2. Itu adalah untuk mengelakkan kita buat relationship yang salah. Okay. Bila kita buat macam tu, insyaAllah kita punya jawapan relationship ni boleh jadi betul. So itu adalah kenapa kita buat. Sebab dia tanya heat capacity kan. Heat capacity, so apa yang anak-anak boleh buat. Bila dia tanya heat capacity, soalan dia relationship between heat capacity dengan increasing of temperature. Baik, anak-anak pun kita tengok perkataan heat capacity.
Heat capacity 11.1 higher. Increasing temperature in diagram 11.1 higher. So kita buatlah higher. Increasing temperature in diagram is lower. Lower ke higher? Sekejap saya semak balik. Betul ke tak pelajar ni buat? Sekejap ya, saya semak balik pelajar ni. MN. Okay. Yang pertama rajah 11.2. Heat capacity 11.1 is heat capacity. Oh, dia salah soalan ni. Patutnya heat capacity N, heat capacity M is higher than heat capacity N. Dia bukan 11.1 ni. So kat sini ada sedikit kesalahan sebab dia kata menggunakan rajah 11.1 and 11.2 bandingkan. Ni soalan dia tak betul ni. Sepatutnya soalan dia bila dia nak kata bandingkan macam tu 11.1 and 11.2 dia akan jadi 11.1 and 11.2 same. Sebab M 11.1 dengan M 11.2 adalah sama. Kat sini kat soalan ni tak ada ni. Okey, tapi tak apa. Kita ambil M dengan N lah. Initial temperature diagram 11.1 is lower. Is same, betul. Is same between M and N. Dia tak boleh kata 11.1, 11.2 ni. Sini salah ni. Temperature after 5 minutes, M and N pun sama. Dia kena buat M and N. Dia tak boleh buat 11.1, 11.2. Ni jadi salah semua. Ni jawapan dia ni. The increasing of temperature in diagram 11.1 is M is lower than M. Okay. Sekejap Cikgu tunjuk kepada awak. Alright. Kat sini kalau kita tengok dia M 4.8, N 4000, M 4008, N 4000. Dia suruh menggunakan rajah 11.1 dengan 11.2. Bila kita compare 11.1 dengan 11.2, untuk soalan ni dia kena buat macam ni yang betulnya. Contoh yang pertama kita nak tentukan muatan haba tentu. So muatan haba tentu rajah 11.1 M is lebih tinggi ataupun lebih tinggi, bahasa Melayu dah lah sebab dia bahasa Melayu, lebih tinggi dari rajah 11.1 N. Maksudnya kita kena buat N, M dengan N tu. Jadi soalan dia sepatutnya menggunakan, dia jawab macam ni. Rajah bandingkan, dia sepatutnya jawab macam bandingkan antara M dan N. Dia sepatutnya masukkan soalan ni. Kalau awak jangan bimbang, kalau SPM dia tak ada soalan macam ni. Ni soalan tak lengkap ni. Sebab saya pun ambil daripada daripada itu. Kalau kita buat soalan tak boleh ada soalan mengelirukan pelajar macam ni. Okey, take note lah. Okey. So kalau jawapan pelajar tu tadi almost dia akan jadi semua salah ni. Kalau kita tengok dia punya ni. Okey. So kita baiki sikit. Tukar je 11.1 ni kepada M dengan N. Barulah dia akan jadi betul. Baik.
Okey. Pak Markah, terangkan mengapa melecut terkena steam lebih parah berbanding terkena air mendidih pada suhu 100 degree Celsius. Okey, baik. So sekarang dah pukul 4. Cikgu Alina, saya sampai pukul apa sebenarnya ni? Kalau ikut ni sampai pukul 5. Sampai pukul 5. Berarti saya boleh teruskan lagi lah. Boleh. Tak, sebab dalam 2 hingga 4. So saya takut nanti Dalam sampai memo pukul 4 dia sampai 4. Tapi dekat dalam dalam jadual memang sampai pukul 5. Kita minta pun memang sampai pukul 5. Okey. Okey, baik. Saya teruskan Okey. Baik. So untuk soalan ni, soalan 4 markah. Boleh, kalau boleh cikgu bagi tahu, sebenarnya soalan 4 markah ni adalah kebanyakannya adalah soalan repetition. Bila soalan repetition, anak-anak dia bersama dengan cikgu ke, dia mudah je tips dia. Kalau untuk nak lebih mahir dalam soalan 4 markah ni, bentukkan kumpulan, contohnya anak-anak ada kumpulan mentor menti ke apa semua kan. Satu kumpulan, satu soalan 4 markah. Satu kumpulan kalau anak-anak ada 100 orang pelajar, satu kumpulan tu lebih kurang dalam 5 orang kan, dah dapat 20 soalan lebih kurang kan, 20 soalan 4 markah. Share je, share dia punya skema apa semua, try buat dan try check skema, try buat, try check skema. Sehari satu soalan 4 markah, insya-Allah menjelang SPM RSM mesti tak ada masalah untuk menjawab soalan 4 markah. Okey. Biasanya kalau anak-anak murid cikgu yang tahun lepas kita buat macam tu. Okey, ni mungkin tips sedikit untuk bagaimana kita nak conquer soalan 4 markah ni. Okey, sebab kalau kita dapat conquer soalan 4 markah ni, insya-Allah mudah sangat sebenarnya untuk dapat A tu. Sebab soalan 4 markah ni sebab sebenarnya menjadi penghalang. Sebab apa? Dia ada sekurang-kurangnya 16 markah dalam kertas 2 ni. 16 markah dalam kertas 2 ni sekurang-kurangnya. Alright, so kalau 16 markah tu kita tak dapat 16 markah, susahlah kita nak dapat A. Okay. So soalan 4 markah ni kita tengok dia kata kenapa, dia tanya terangkan mengapakah. Sebenarnya untuk soalan ni dia bukannya dia nak kita explain kenapa kita melecur lebih kuat dalam steam. Tu sebenarnya soalan ni. Okay. Soalan ni sebenarnya dia nak kita bagi tahu kenapa dalam steam kita melecur lebih parah. Okay. Jangan compare dengan air mendidih. Maksudnya kita jangan buat kenapa kita tak lebih parah dalam air mendidih. Maksudnya kita ada 2 section kan. Okay. Satu section yang pertama parah dalam steam. Section yang kedua tak parah dalam air mendidih. Dalam soalan 4 markah ni kita tak nak yang ni. Kita nak jawab yang ni. Tu maksud cikgu jangan jawab benda yang dia tanya tu tak menjawab soalan. Macam contoh, kenapa awak tak makan nasi? Awak pun jawab awak sebab roti lebih sedap. Contohnya macam tu. So tak boleh lah, kita kena jawab kenapa kita lebih parah dalam steam ni. Okay, tengok jawapan dia. Okay, so kita pergi dulu. Ini adalah topik heat. Macam cikgu kata tadi, kita keluarkan dulu dia punya physical quantity ataupun apa yang kita tahu. Ini adalah topik heat. Okey, dalam topik heat kita ada rumus Q sama dengan MC delta theta. Kita ada mass, kita ada specific, kita ada delta theta, kita ada heat. Okey, so kita ada heat, kita tulis je heat, kita ada mass. Maksudnya mass ni mempengaruhi heat yang akan dibekalkan. Okey, so kita ada specific heat capacity. Kita ada specific capacity dan kita ada perubahan suhu. Dan juga kita ada satu lagi rumus iaitu Q sama dengan ML, iaitu heat, mass dan juga latent heat of vaporization. Okay, vaporization. Okay, latent heat of vaporization. Okay, so bila kita dah tulis benda lah ni, jadi kita tengok pada steam 100 degree Celsius dengan air mendidih, tengok dia punya mass dia. Okey, permukaan dia. Okay, yang ni lower mass, maksudnya tempat yang dia terdedah tu. Okey, lower. Yang ini pula tempat yang dia lebih terdedah tu adalah lebih tinggi. Okey, dan kalau kita tengok pada steam panas, okey, pada steam panas ini adalah ml. Okey, pada 100 degree Celsius, okey, dia ada ml. Dan ml untuk steam
Okay, ml untuk steam. L untuk steam adalah lagi tinggi daripada L untuk air mendidih. Okay, steam lagi tinggi. Maksudnya latent heat of vaporization bagi steam adalah lagi tinggi daripada latent heat of vaporization of water. Okay, dia lagi tinggi. Kalau kita tengok value dia pun lagi tinggi. Dia punya latent heat dia. Okay, so kita pun try lah menjawab soalan. Dia kata hot water release steam to the hand until thermal equilibrium occurs. Okay, mungkin yang ni anak-anak macam tak boleh nak relate sangat kan. Tapi tak apa, ini adalah kita punya right, thermal equilibrium. Okay, sebenarnya dia nak beritahu kenapa tangan kita rasa panas. Tangan kita rasa panas sebab tangan kita dah cecah suhu steam tersebut. Okay, kalau kita tanya diri kita kenapa tangan kita rasa panas? Kenapa tangan rasa panas? Okay, kenapa tangan rasa panas? Sebab tangan kita dah capai thermal equilibrium dengan steam tersebut. Dengan suhu steam tersebut. Suhu kat tangan kita dah capai suhu steam tersebut. Kalau kita buat macam ni pun boleh. Okay, hot steam condense into water at the surface of the hand. Latent heat of evaporation is released to the hand. Latent heat of evaporation is higher than the steam released by the hot water. Okay, so ini adalah skema dia. Baik cikgu, bagaimana cara yang lagi mudah kita nak menjawab soalan ini? Gunakan gambar rajah ni. Okay, gunakan gambar rajah ni. Okay, contoh di gambar rajah ni kan, contoh dalam SPM nanti gambar rajah ni anak-anak tulis macam cikgu ni. Okay, cikgu buat apa ni, itu sikit lah, cikgu buat cantik sikit. Okay. Ya. Okay. Anak-anak buat macam ni. Temperature and is equal to temperature steam. Anak-anak buat macam ni kan? Di kertas soalan dan di gambar rajah boleh dapat 1 markah. Maksudnya sebenarnya untuk jawapan ni tak semestinya kita itu kalau di soalan pun boleh. Tetapi ini adalah soalan esei. Jadi bila soalan esei kita jawab di kertas kajang kan. So di kertas kajang tu kita transfer je gambar rajah ni pun tak apa. Tak payahlah lukis beria, just macam lukis je dia punya steam panas dengan tangan pun boleh. Ataupun kita buat je simple macam ni pun boleh. Maksudnya kita tulis simple macam tu, temperature hand is equal to temperature steam. Dah dapat markah dah. Maksudnya dalam kertas kajang kita tulis yang ni, temperature hand is equal to temperature steam. Boleh dapat markah. Kita tak perlu ayat panjang-panjang sebenarnya dalam fizik. Janji dia punya teori sampai. Janji dia punya teori sampai dan dia punya orang kata maklumat tersebut ada kat situ. Okay, maklumat tersebut ada kat situ. Okay. So kalau kita tengok sini, okay, cikgu buat ni, latent heat of vaporization steam is higher than vaporization of water. Ataupun anak-anak jawab je, yang ni pun boleh diberi 1 markah. Ataupun anak-anak jawab macam ni. Okay, anak-anak jawab latent heat of vaporization is higher. Pun boleh dapat 1 markah. Walaupun kita tak compare, tapi kita cakap dia higher, pun dapat markah. Okay, dapat markah. Okay, so dalam gambar rajah ni, kita pun buat anak panah saja. Kita tak nak buat ayat, kita buat anak panah je. Kita buat anak panah macam tu, steam, release at surface of hand. Boleh dapat 1 markah juga. Okay, boleh dapat 1 markah juga. Maksudnya sebenarnya fizik ni mudah je sebenarnya kita nak dapat markah. Janji kita tahu apa yang berlaku tu. Kita tahu apa yang berlaku di tangan tu, apa yang berlaku. Senang je kita dapat markah. Senang. So kita dah dapat 4 markah sebenarnya kat sini.
dengan hanya menunjukkan meletakkan poin penting di gambar rajah kita pun boleh juga macam tu. Okey. So kalau yang ni cikgu bagi kepada mereka yang susah nak buat ayat. Sebab kadang-kadang kan macam contoh anak pelajar cikgu pun dia susah nak buat ayat. Tetapi dia tahu poin-poin form tu. So cikgu kata tulis je lah di gambar rajah. Paling tak pun lukis balik gambar rajah, tulis je poin-poin penting tu. Sebab poin-poin penting tu sebenarnya boleh memberi markah. Tapi bila contohnya nak buat macam ni dalam kertas soalan kan, dan kertas jawapan kan. Lepas tu nak buat ayat balik ke bawah pun tak ada masalah. Kita akan tanda mengikut apa yang ada. Mengikut poin apa yang ada. So boleh, tak ada masalah. Jangan anggap benda tu nak kena ayat panjang-panjang, berjela, susun cantik, grammar cantik. Tak perlu macam tu. Janji poin tu ada. Okay. Bagi macam contoh kalau penanda macam cikgu akan tengok ada tak poin tu. Asalkan ada poin tu kita dapat markah. Tak kisah dia jawab tu hujung ke, atas ke, bawah ke, kiri ke, kanan ke, kita akan cari poin tu. Okay? So jangan anggap benda tu susah sebenarnya. Kalau kita anggap susah, dia akan jadi susah lah. Senang saja. Okay? Senang saja. Penggunaan lebih besar, lebih kecil macam ni diterima. Diterima disebabkan oleh dia adalah simbol universe. Okay? Simbol universe macam ni kita terima. Tak ada masalah. Contoh macam simbol sama dengan pun boleh. Tak ada masalah. Okey, baik. So, itu adalah soalan. Now, kita pergi kepada soalan modification. Ini adalah soalan modification ataupun dalam soalan mereka cipta. Okey, dalam ayat tu soalan mereka cipta KF06. Okey, mereka cipta KF06. Okey, so kita baca dulu soalan dia. Dalam untuk mereka cipta, apa yang ada dalam soalan tidak boleh diulang ke dalam jawapan. Itu yang penting sekali. Tak boleh diulang. Jangan ulang. Kalau dia kata ada perkataan higher velocity, so jangan guna dah higher velocity tu. Okey, cari physical quantity yang lain yang seerti dengan higher velocity. Tu maksud dia. Okey, tugasan menyediakan sendiri ais menggunakan peti sejuk besar terdapat di rumah anda. Rumah anda berhampiran dengan sebuah kilang papan. Dengan menggunakan bahan-bahan buangan daripada kilang itu, kilang papan, bahan buangan kilang. Tugasan kedua anda adalah menyediakan sebuah kotak kayu, menyimpan ais tersebut bagi mengelakkan ais lebur dengan cepat. Okay. So perkataan cepat ni dah tak boleh. Perkataan cepat lebur dah tak boleh pakai. Tu maksud dia. Mudah dibawa, perkataan easy tu bring pun dah tak boleh dipakai sebab dah ada. Jelaskan berdasarkan cara anda menyediakan ais dan membuat kotak kayu. So ada dua kat sini. Yang pertama menyediakan ais dan yang kedua membuat kotak kayu. Okay, so ada dua. Bila ada dua macam ni, kalau kita bagi tiga adalah lebih baik. Maksudnya kita bagi lebih. 3 bahagian menyediakan ais, 3 membuat kotak kayu. Itu adalah lebih baik. Jangan bagi dua-dua. Jangan bagi dua-dua, nanti akan hilang markah. Kita bagi 3 ais, 3 kotak kayu. Jangan bagi juga ais, kotak kayu. Jangan juga macam tu. Kita bagi 3 poin untuk menyediakan ais, 3 poin untuk kotak kayu. Itu adalah lebih selamat dalam kita punya jawapan. Okay? So dia ada dua benda yang dia nak kat sini. Bila dia ada dua benda yang dia nak kat sini, so kita bagi mengikut apa yang dia nak. Okay, so kita pergi yang pertama dahulu. So kita buat petak macam ni juga, sama juga macam soalan menilai tadi. Okay, kita pun tulis kat sini adalah aspek dan kita tulis kat sini adalah reason. Kenapa kita memilih kenapa kita memilih untuk mereka cipta yang tu. Okay, so dalam penyediaan ais. Okay, so dalam penyediaan ais, yang mana kita nak jawab dulu? Buat kotak kayu dulu ke sediakan ais dulu? Mana-mana pun boleh sebenarnya ni. Sediakan ais dulu lah. Okay, macam mana kita nak sediakan ais? So macam mana awak nak sediakan ais? Awak buat ais daripada apa? Awak buat ais daripada air lah kan? Of course lah. Ais made up from water. Okay. Kenapa awak guna ais tu diperbuat daripada air? Okay. Mungkin jawapan dia high capacity boleh ataupun
lower heat absorb. Okay. Alright. Okay, lagi awak sediakan ais dalam bentuk macam mana bentuk dia? Sediakan ais tu. Hancur ke, bentuk besar ke, blok yang besar ke, ataupun ais tu dalam bentuk macam snow ke. So macam mana penyediaan ais tu? Okay. Form a big block of ice. So biasa kita sediakan dalam blok yang besar lah. Okay, bila kita sediakan dalam blok yang besar, ianya lebih tahan lama. So kita jawab je lah long lasting. Okay, long lasting. Ataupun kita tak boleh kata lah cepat melt tu, tak boleh dah lah. Perkataan cepat tu dah tak boleh dah guna. Long lasting ataupun awak boleh jawab ada tak perkataan dia sebut dalam masa sini? Tak ada kan? Okay. Increase time to melt. Betul. Boleh, sama je. Okay. Increase time for melting. Maksudnya masa yang diperlukan untuk dia melt tu lebih panjang lah. Sebab dalam bentuk ketulan ais yang besar. Ataupun kita boleh cerita tentang molekul dia yang lebih rapat. Boleh macam tu molekul of ice is ataupun shorter pun boleh juga. Macam tak kena je ayat ni. Kita tulis bahasa Melayu lah. Molekul ais lebih rapat. Lebih rapat. Okey, yang seterusnya ais. Okey. Apa lagi? Ais diperbuat daripada itu and then menggunakan blok besar. So apa lagi faktor yang lain yang untuk awak buat ais? Yang boleh membantu awak dalam buat ais? Kalau saya nampak kat sini, kalau saya buat ais biasanya dalam penyimpanan ais, bila ais tu dah siap, kita akan macam, sebab ais ni untuk apa? Bersama ais minuman. Okey. Jawatan kuasa minuman. Okey, tak apa. Kita pergi dulu kepada membuat kotak kayu. Okey. So kotak kayu tu awak nak buat dari macam mana? Kotak lower density of wood. Kita menggunakan jenis wood yang ringan lah. Reason dia lighter, ringan. Okay. Jenis kayu pula kita cat. Boleh juga kita kata cat ataupun color the box with kita nak color yang warna apa supaya dia kurang menyerap haba. So warna cerah. Warna putih. Boleh? Awak boleh cakap warna putih, white. HITE ataupun warna cerah. Apa cerah dalam English? Lupa dah. Tiba-tiba start. Bright. Lighter. Bright. Bright. Dia datang jugalah tiba-tiba. Okay. Apa lagi? Kita punya kotak kayu tu. Cikgu, kalau cakap buat handle boleh ke? Sekejap. Dia ada tak cakap mudah dibawa? Boleh? Ada? Mudah dibawa? Handle. Tapi tak boleh jawab dah lah easy to bring. Awak kena cari yang lain.
Sebab dah ada dalam soalan tu kan, mudah dibawa, so tak boleh dah jawab awak. Tak boleh tulis dalam reason ni mudah dibawa. Add handler boleh, tapi kena pilih dia punya reason tu benda lain. Okay. Kalau reduce energy? Reduce energy. Energi awak lah kan yang nak angkat tu kan. Sebenarnya kan awak nak bagi tahu kan. Sebenarnya add handle dia tak kena tu reduce energy tu. Biasa kalau reduce energy dia macam dia tak itu. Sebab yang ni skema dia tak ada. Skema dia terhad. Jadi saya macam tengok skema dia ni. Skema dia macam dia tak membantu sangat lah untuk kita buat tu. So saya macam tu kita saya tak apalah nanti saya cakap kat diri saya fikir dengan belajar lah. Okay, add handle boleh lagi. Apa lagi yang awak buat? Sebab awak tak hantar dia punya ni. Okay, ataupun kotak tu awak buat dalam saiz yang lebih senang dibawa ataupun small pieces of box. Maksudnya awak tak buat dalam box yang besar lah. Ataupun awak boleh letak at tire tu box. Maksudnya letak roda. Okay, awak letak roda di tire tu pun okay. So boleh membantu untuk awak move move the box easily lah. Tapi cuma kena tukar ayat tu. Macam mana untuk kita cari ayat. Okay. Biasanya kalau kita kata add handle, kita dah tak boleh guna easy to bring dah sebab dia dah ada mudah dibawa. Okay, tu maksud saya. Alright. Apa lagi dua soalan ni. Okay, ataupun awak boleh di garam tersebut di kotak kayu tersebut. Kotak kayu tersebut awak boleh dia macam contoh soalan dia macam ni, skema dia, okey, taburkan habuk papan pada ais supaya mengurangkan takat lebur ais. Saya tak berkenan soalan jawapan taburkan habuk papan pada ais ni sebab ais ni nak digunakan untuk membuat minuman. Okey, boleh faham tak? Ais ni digunakan untuk membuat minuman. Jadi memanglah kalau kita nak kurangkan takat lebur ais, sama ada kita taburkan habuk papan ke ataupun kita salutkan dengan salutkan dengan garam ke ais tersebut, so dia akan kurangkan takat lebur ais. Tetapi reason dia sebab ais ni nak dibuat minuman, jadi saya rasa dia punya skema taburkan habuk papan pada ais ni macam tak kena. Kalau kau taburkan habuk papan pada ais, nanti macam mana dia nak buat minum? Kan kita kan nak buat minuman ais ni. Jadi dia punya modification tu dia punya reka cipta ni mesti kena dengan dia punya tujuan lah kan cikgu? Wajib lah. Mesti kena dengan tujuan sebab masa kita menanda hari tu dalam modification ada satu bila kita jawab ketua pemeriksaan cakap kena tengok tujuan dia, kalau tak kena dengan tujuan salah lah sebab tu pentingnya modifikasi, tengok tujuan dia tu untuk apa. Sebab dalam tujuan ni ada dua, satu menyediakan ais, satu membuat kotak kayu. Kalau kita buat benda lain dan dia punya tujuan mengelakkan ais lebur dengan cepat ataupun yang ketiga mudah dibawa. Tapi kalau kita kata ais tu kita balut, boleh. Macam contoh ais tu kita balut dengan bubble wrap contohnya kan. Ais tu kita balut dengan bubble wrap ataupun kita cakap kita balut dengan kain. Okay, so yang tu accepted. Maksudnya kita balut, itu boleh diterima lah. Kita balut tu. Perbuatan membalut tu boleh diterima. Contoh kita balut dengan bubble wrap kan untuk mengelakkan dia cepat cair. Contohnya, saya pun tak pasti juga. Okay. So yang tu boleh diterima. Maksudnya additional features untuk kita mengekalkan supaya ais tu kekal sebagai ais, so is accepted. Dia macam tu. Okay, add tire to box. Okay. Less, yang ni yang saya fikir less force used by men. Kurang daya diperlukan untuk lelaki. Mungkin yang jawapan dia lebih kurang sama. Less energy require. Tapi kena ada ayat belakang ni kot. Less energy require to pull or push
Okay. So mungkin macam tu boleh kot. Okay. Macam saya kata tadi lah, bila jawapan yang kita tak biasa ni masuk, biasanya kalau yang soalan macam ni dia boleh sehingga macam contoh yang ni penandaan dia M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, dia boleh sampai M18. Maksudnya banyak lagi lah yang kita boleh bagi. Dia macam tu. Okay. Dia boleh bagi sampai maksudnya sampai M18 lah. Maksimum M18. Okay. Alright. So ini adalah untuk section B. So kita recap sikit untuk section B. Okay, sorry. Ni section C. Okay, ni section B. Kita recap sikit untuk section B. Untuk section B, soalan nombor 9 dia ada PF 01. Soalan 9 dan 10. Okay, soalan 9 dan 10. Okay, soalan 9 dan 10 dia mesti ada PF 01, KF 01, KF 02. Yang ni pengiraan. Yang ini adalah menilai. Okay, menilai. Yang ini adalah mengetahui. Yang ini adalah memahami. Okay, untuk mana section C saya? Hilang dah. Recap untuk section C. Tiba-tiba hilang. Recap untuk section C, soalan nombor 11, dia ada PF 01, KF 01, KF 03, KF 05. Yang ini macam soalan comparison tu. Okay, comparison soalan analyzing tu. Analyzing. Okay, yang ini adalah soalan mereka cipta. Modification. Ataupun mereka cipta. Okay. Okay, kita tengok kesalahan pelajar. Jom kita semak kesalahan pelajar dahulu sebelum saya pergi kepada bagaimana kita nak menjawab soalan definition. Okay, tengok pelajar ni. Okay, radar system send out electromagnetic wave, the signal bla 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 bla. Okay, kesalahan dia yang pertama, tak guna point form. Okay, tak guna point. Jangan buat jawapan panjang-panjang macam ni dalam SPM je anak-anak. Sebab kan setiap tahun kita mulai tahun lepas sampai tahun ni kita menanda kod PC tau. Kita menanda kod laptop. Bila soalan panjang macam ni kan susahnya saya nak cari point dia. Jangan jawab macam ni. Untuk setiap titik ni mulakan dengan point yang baru. Okay, untuk setiap titik ni mulakan dengan point yang baru. Jangan buat macam ni. Saya lagi-lagi bila tulisan kecil macam ni kan. So lagi macam tak membantu penanda untuk jawab soalan. Untuk bagi markah. Jangan jawab panjang-panjang. Kalau macam contoh 2 baris tu terus mulakan ayat yang baru. Okay, jangan guna kompleks. Sentence pun tak perlu. Just guna simple sentence saja. Simple sentence cukup untuk menjawab soalan fizik. Okay. Yang kedua. Okay. Untuk soalan yang kedua ni adalah soalan 10 markah. Tengok cara dia jawab. Dia jawab. The radar system, dia terus bagi decision dia. Okay. Dia terus bagi decision dia. Decision yang dia bagi ni betul, tapi dia hanya dapat markah ke-9 dan markah ke-10 saja. Dia hanya dapat 2 daripada 10 markah. Kenapa? Sebab dia awal-awal dia dah bagi decision dah. Dengan dia tak buat tabelnya, dengan dia bagi decision awal-awalnya, so yang ni kesalahan dia, dia berlaku bias. Dia berlaku bias. Dia berlaku bias dan kita hanya bagi 2 markah maksimum. 2 markah maksimum. Sebab dia dah bagi decision awal-awal dah. Okay. Yang ini salah rumus. Betul dah dia jawab V equal to F lambda, tapi bila dia transform, substitution dia salah. Bila substitution dia salah, automatik jawapan akhir dia akan jadi salah. Okay. Dia.
Ada lagi yang baru masuk. Okay, dia tak letakkan prefixes dia dengan unit dia. Yang ni pun sama. Dia tak letak darab 10 kuasa negatif 34. Dia tak letak ni. So salah lah. Salah. Okay. Yang ni pun sama. Tengok dia bagi awal-awal dah kat atas ni. So sama. Dia berlaku bias kat sini. Okay. Dia berlaku bias, maka dia hanya dapat 2 markah daripada 10 markah sahaja. Walaupun dia bagi semua betul. Sayang kan? Kita tengok pelajar ni. Sayang kan? Tapi macam mana? Dia dah bagi siap-siap dah. Walaupun dia ulang balik kat bawah. Ni cikgu membebel lah ni. Walaupun sebenarnya semua ni betul ni. Dia sebenarnya kalau dia tak ada yang ni, dia boleh dapat 10/10. Tapi oleh kerana 9, sebab dia tak jawab kat sini kan. At least 9/10. Tapi dia dah jawab awal-awal lah atas ni. So dia dah berlaku bias dah. So kita boleh dapat bagi ke dia 2/10 sahaja. So yang ni anak-anak memang kena alert sangat-sangat. Kena alert sangat-sangat. Sebab tu cikgu ajar, tak payah tulis apa-apa. Tulis je kotak, tulis je R kat bawah. Pastikan anak-anak punya jawapan tu ada kat dalam ruangan ni je. Ada dalam ruangan ni, kat bawah sekali je. Jangan duk pergi duk pergi buat kat atas sana. Okey, yang seterusnya. Okey, ni jenis kontradik. More, less. More ni adalah untuk lebih, less ni kurang. So dia kontradik kat sini. More, less. More ke, more than ke, less than. Okay, so dia kontradik. Bila kontradik macam ni, dia jadi salah. Okay, kalau kita nak guna more. 11.1 is more than water. Kalau kita nak guna less than. Dia tak ada more, less than. Tak ada macam tu. Dengan bahasa Melayu dia macam lebih sedikit. Dia macam tu. Lebih sedikit. Tak ada. Tak ada perkataan lebih sedikit. Sama ada lebih daripada ataupun sedikit daripada. Tu saja. Maksudnya dalam masa dia macam ni. Lebih sedikit. Okay, macam ni ya. So tak boleh. Dia sama ada lebih daripada ataupun sedikit daripada. So yang ni boleh. So jangan buatlah more less macam ni. Okay. Alright. So yang ini tak ada unit. Okay. Yang ini tak ada unit. Alright. So okay, tengok yang ni. Apa yang dia buat? Dia cerita tentang X-ray. Kan? Dia cerita tentang X-ray. X-ray is harmful. Okay. So tak dapatlah dia punya markah. Sebab dia cerita pasal X-ray. Dia tak cerita tentang ultrasound. Dia cerita pasal X-ray. So tak boleh. So yang ini maksudnya dia tak menjawab soalan. Okay. Untuk yang ni pula kita reject perkataan hard. Okay, kita reject perkataan hard. Hard tak boleh. Strong boleh. Strong metal. Betul. Hard metal. Salah. Perkataan hard tu tak boleh. Jangan guna perkataan hard. Hard ni mana-manalah hard ni. Hard ni susah. Bukan kuat. Hard ni susah. Dalam bahasa Melayu lah dia tu. Hard ni tidak diterima. Okay. Alright. So ini antara kesalahan-kesalahan pelajar. So cikgu rasa cikgu dah cover tentang kesalahan pelajar. So ini antaralah. Okay, so recap sikit easy. Lagi kita recap balik. So kita tengok sedikit cikgu nak bagi tips untuk menjawab soalan definition. Seperti yang kita tahu setiap soalan ada soalan definition. Setiap soalan ada soalan definition yang memberi markah kadang-kadang 1. Bila dia ada 2 definition dalam satu soalan 2 markah. Kalau kita ikutkan definition ada, kalau semua soalan ada maksudnya 11 markah untuk soalan definition sahaja. Soalan definition sahaja. So untuk kita menjawab soalan definition ada 4 cara. Okey, ada 4 cara. Yang pertama cara dia kita guna formula. Untuk guna formula satu-satunya yang diizinkan untuk guna formula adalah ini sahaja. P equal to F over A saja. Dengan syarat kita menulis kesemua P, F tu apa, A tu apa.
Kita bagi definisi untuk P tu apa, F tu apa, A apa. Okay, dan satu lagi adalah F equal to MA. Yang ini sahaja diizinkan untuk menggunakan formula, yang lain tak boleh. Okay, yang lain tak boleh. Okay, F equal to MA jarang disebut biasa P equal to F over A je. Sebab F equal to MA tu adalah Newton second law. Biasa Newton second law kita nak ayat panjang. Tapi kalau kita tulis Newton second law is F equal to MA pun boleh. Cuma bagi tahu F tu apa, M tu apa, A tu apa. Okay, so cikgu terus baliklah. F equal to M. Kita kena bagi tahu F is force, M mass, A acceleration. Okay. Ataupun kita menggunakan kaedah yang kedua, kita gunakan short answer daripada perkataan formula. Kalau dia menunjukkan ayat bahagi, okay, kalau dia kata macam per macam ni, guna perkataan ratio of. Kalau dia darab macam ni, guna perkataan multiply. Okay, boleh. Momentum is the multiply of mass and velocity. Momentum is the mass multiply ataupun time with velocity. Okay, boleh. Alright, so kita guna. Kalau dia bahagi macam ni, M over B, kita guna perkataan ratio of N. Couple dia N. Jangan per dah lah, kalau per salah. Kalau nak per, dia kena jadi macam ni. Density is mass per volume. Yang tu boleh. Okay, kalau kita nak guna per dia akan jadi density is mass per volume. Dia macam tu. Okay, kalau kita guna per, tak ada N lah. Tapi yang selamatnya kita guna perkataan ratio of mass and volume. Maksudnya ratio di antara mass and V. Apa-apa rumus yang menunjukkan dia bahagi. So dia menunjukkan dia bahagi, kita boleh guna kaedah yang kedua ni. Ataupun ada juga yang perlu menggunakan long definition. Okey, contoh soalan specific capacity ni. Okey, dalam specific capacity ni ayat yang kita nak ataupun point yang kita nak adalah satu perkataan energy require 1 degree Celsius, 1 kg, 1 second. Ini adalah benda yang kita nak. Kalau latent heat, energy require without increasing of temperature for 1 kilogram section in 1 second. So itu adalah ayat ataupun point penting yang kita nak. So ada sebahagian ataupun bilangan kecil jugalah yang definition yang memerlukan long definition macam ni. So okay, kita pergi kepada kaedah yang keempat, iaitu menggunakan diagram. Biasanya untuk menggunakan diagram ni adalah dia dalam topik, dua topik, iaitu topik light, topik wave dengan topik quantum. Okay, dengan topik quantum. Dalam tiga topik ni kebanyakan dia punya definition kita boleh menggunakan gambar rajah. Contohnya kita nak bagi definition of critical angle. Macam contoh kawan awak tanya, cikgu boleh ke kita lukis di atas garisan tu? Boleh, tak ada masalah. Lukis di atas garisan tu, tak ada orang marah. Okay, contohnya critical angle. Kita tak tahu macam mana nak explain critical angle. Kalau ayat panjang dia, critical angle is the incident angle when the incident ray make the refracted ray 90 degree to the normal line. From high density to lower density area. So dia macam agak panjang. Jadi kita buat lukisan, tak ada masalah. Yang penting kena ada mula-mula daripada high dense kepada lower dense, incident ray, refracted ray, ada normal line, 90 degree to the normal line, itu dah critical angle dia. Alright, so dalam lukisan ni terus dapat 1 markah. Alright, so dia ada 4 cara untuk kita menjawab soalan definisi ni. Using formula, using short answer from the formula, using long definition ataupun using diagram. Jadi nasihat saya kepada anak-anak MRSM Creek, kalau anak-anak nak mastery definition ni, cuba selami pergi satu-satu definition ni, agihkan yang mana yang boleh jawab susun, yang mana yang menggunakan diagram, yang mana menggunakan short answer dan yang mana menggunakan long definition. Supaya otak kita ni kadang-kadang dia bila kita ada macam contoh gambar rajah, dia sebenarnya ada yang boleh membantu kita menjawab soalan definisi menggunakan gambar rajah. Okey, cuba macam contoh ada kumpulan, ada satu kumpulan 4 orang contohnya kan, bahagikan. Ataupun satu kumpulan 2 orang kata tak kisahlah, bahagikan. Jangan buat seorang-seorang, kalau buat seorang-seorang penat, memang takkan habis.
bahagikan kau cari definisi menggunakan diagram. Carilah yang mana yang boleh menggunakan diagram. Macam mana nak tahu definisi tu boleh menggunakan diagram? Dalam buku teks ada diagram dia. Okay, dalam buku teks ada diagram dia, maka soalan tersebut boleh menggunakan diagram. Tak ada masalah. Alright, so itu adalah cara bagaimana kita nak mastery soalan definition. Sangat penting. Masa cikgu ingat lagi, masa cikgu menada gitu kan, ada pelajar ni dia jawab semua jawapan dia bagus tapi soalan definition semua dia tinggal. Bila cikgu kira soalan definition yang dia tinggal tu, soalan definition yang dia tinggal tu 11 markah semua. Sayang kan? 11 markah. Jadi semua soalan definisi maksudnya dia memang tak hafal definisi. Dia tinggal je semua soalan definisi. Okay? So 11 markah dia hilang. Dia kata Allah kesiannya budak ni, kenapa dia tinggal semua soalan definisi ni? Mungkinlah cikgu rasa dia tak hafal definisi. Bagi dia definisi ni tak penting. Tapi dia tak nampak bahasanya consequence dia dah hilang 11 markah total out of a one complete set of section 3 section ni. Dia 11 markah. Lebih kurang soalan definition tinggal. Tak kisah definition panjang ke pendek dia tinggal. Dia sangat sayang. So bagi cikgu soalan definition ni sebenarnya membantu anak-anak untuk lulus sebenarnya. Penting. Sebab dalam definition ni bukan saja paper 2, paper 3 pun ada. Mali pun ada. Soalan first tu ada soalan definition. Okay, dan juga kertas 1. Kertas 1 pun ada banyak soalan definition macam ni. So, agihkan, cuba kenal pasti yang mana yang kita boleh jawab soalan short answer macam ni. Lebih mudahlah the ratio of apa dengan apa saja. Multiply of apa dengan apa saja. Okay, kalau using long definition tu agak susah sikit lah untuk kita ingat kan. Tapi mungkin tak banyak. Mungkin tak banyak daripada 10 chapter tu yang menggunakan long definition sebenarnya. Dan ada juga soal definition yang long definition tu boleh dibantu dengan gambar rajah. Okay, boleh dibantukan dengan gambar rajah. Okay, so kita dah habis tips to answer definition. Kita dah semak kesalahan pelajar. Dan sekarang ni mestilah kita nak dapat A, betul tak? Siapa kat sini dia nak dapat A? Saya. Mula-mula cikgu akan tunjuk dulu bagaimana anak-anak nak dapat A. Lagi cikgu tunjuk macam mana nak dapat A+. Kita tengok A dulu. Mungkin SPM Malaysia nanti nak target A dulu. Okay, mungkin dah ada, masing-masing ada head count kan? Masing-masing ada target setting kan? So dalam target setting tu mungkin SPM Malaysia nanti nak dapat 70%. Okay, mula-mula kita tengok dulu. 70% ni daripada paper 1, paper 2, paper 3 semuanya ada 155 markah. Okay, dalam 155 markah ni 70% sekurang-kurangnya daripada 155 markah ni lebih kurang 110 markah. Sebab SPM RSM ada kertas 3 ya. Okay, kertas 3 ni cikgu boleh kata potong jari kalau pelajar tak boleh dapat 15 markah. Sebab kertas 3 ni sangat mudah. Boleh dapat 15 markah, paling tidak 14 markah. Janganlah dapat 0 markah. Amali ni sangat mudah. Mesti boleh dapat 15 markah. Pelajar paling, sebabnya ujian amali ni kita pernah buat satu sekolah dapat full mark pun ada. Okey, boleh dapat full mark 15 markah ni sebab soalan dia senang saja. Okey, paper 1 sekurang-kurangnya kena dapat 30 markah. Jadi untuk kedua paper 1 ni sekurang-kurangnya markah yang anak-anak kena dapat ada 45 markah. Okey, kat sini okey, macam mana nak dapatkan 30-40 ni? Okey, point dia macam ni, tips dia macam ni anak-anak. Buat masa sekarang sampailah itu setiap minggu buat satu set soalan. Setiap minggu buat satu set soalan. Setiap minggu buat satu set soalan sampai konsisten dapat 30 hingga 35/40. Itu apa yang kami buat, cikgu buat dengan anak-anak murid cikgu semasa tahun lepas. Setiap minggu kita ada one complete set soalan. Tak kisahlah yang dah KBSM punya pun boleh. Sebab dia soalan rotate je. KBSM 50 soalan, tak apa, rotate je. Just buat je. Sebab soalan aneka pilihan satu je. Tak mengganggu sangat pun sebenarnya. So setiap minggu buat satu soalan. Setiap minggu buat satu soalan. Sampai konsisten dapat 30/40. Sampai konsisten. Okay, konsisten. Paling-paling tak 33/40 ataupun 35/40. Okay, konsisten dapat 30 and above. Okay, konsisten dapat 30 and above. Okay, kemudian untuk paper 2, kita tinggal lagi 65 daripada 100 markah yang kita boleh dapat. Dalam 65 daripada 100 markah ni, ingat lagi tak cikgu bagi tahu tentang aras kesukaran dalam kertas paper 2. Iaitu 5/3/2. Ingat lagi? Okay, iaitu 5 soalan aras rendah. 5 aras rendah, 3 aras sederhana, 2 aras tinggi.
Jadi kalau kita ada 100 markah untuk paper 2, sekurang-kurangnya 50 markah adalah soalan aras rendah yang wajib kita dapat betul, termasuk soalan definition tadi. Maksudnya 50 markah ni kena dapat complete. Okey, 5 markah lagi datang daripada 30 markah ataupun soalan tinggi. Dan cikgu 15 markah ni sebenarnya senang je nak dapat daripada soalan sederhana dan tinggi. Okey, baik. Masa cikgu menanda hari itu, majoriti pelajar yang dapat markah masa itu adalah 60 ke 70. Itu adalah majoriti. Bermaksud pelajar yang dapat bawah 60 tu yang dia almost yang dia tak jawab. Dia tak jawab soalan. Kalau anak-anak jawab semua soalan, insya-Allah boleh dapat 60 markah. Jawab dengan baik lah. Maksudnya buat table, soalan kertas 2 tu buat table, pemilihan yang betul, okay, menilai dengan betul, modify dengan betul. Okay, so insyaAllah boleh dapat 60/100 tu tak ada masalah. Okay, bagaimana juga nak tahu satu lagi bila buat latihan paper 2, complete paper 2, okay, complete paper 2, pastikan dapat 60 ke atas lah, konsisten dapat 60 markah per 100. Okay, 60 dapat 60 markah ke atas. 65 markah ke atas. Konsisten dapat 65. InsyaAllah untuk kita dapat A tu adalah lebih mudah. Maksudnya kat sini kita gunakan chunking method. Chunking method ni adalah kita nilai diri kita mengikut kemahiran-kemahiran tertentu. Kemahiran kertas 1 dengan kemahiran kertas 2. So kita settle down dulu kemahiran kertas 1 sebab kemahiran kertas 1 adalah lebih mudah. And then after that baru kita settlekan kemahiran kertas 2. Okay. So ini apa yang biasanya kalau dalam selepas macam contoh pre-trial. You all dah pre-trial dah? You ada pre-trial ke belum? Dah? Belum. Belum. Okay. Belum. Macam contoh di maktab cikgu dah pre-trial dan pre-trial kita buat complete set soalan. Kita buat complete set soalan kertas 1 dengan kertas 2. Maksud kertas 2 memang 100 section A, B, C dah complete lah. Jadi daripada pre-trial ni kita boleh nampak di mana kelemahan, anak-anak boleh tengok sendiri kat mana kelemahan. Section A kertas 1 ke kertas 2, dia baca tu. Kertas 1 dapat 30, kertas 2 dapat 65. So untuk ready untuk SPM RSM tu adalah lebih mudah. Okay, kita nak fokus apa, kita macam tu untuk kita dapat A. Okay, so ini adalah untuk dapat A. Bagaimana pula kalau kita untuk dapat A+? Okay, so untuk dapat A+, pula kita perlukan sekurang-kurangnya 90 markah ke atas. Okay, so sama juga macam tadi. Dalam 90, okay, dalam 155 markah yang diperuntukkan, 90% daripada 155 adalah 140 markah. Okay, 140 markah. So sama juga, cuma untuk kali ni bagi mereka yang nak dapat A+, mesti betul sekurang-kurangnya 35/40. Bagi calon-calon, mungkin Cikgu Alina ada calon-calon yang untuk dapat A+ tu, latih dia daripada sekarang, paper 1 dia mesti dapat 35/40. Okay, mesti dapat konsisten 35/40. Maksudnya bila dia buat dia dapat 35, 36, 37. So calon ini lebih berpotensi untuk dapat A+. Lebih berpotensi untuk dapat A+. So untuk 90/100 okay, sama macam soalan sederhana dan soalan wajib betul. 80 markah ni dia wajib. Bukan dia dengan suara yang okay. Kemudian soalan tinggi dia boleh beri peluang kepada kita untuk salah 10 markah saja. Maksudnya careless yang dia boleh buat 10 markah saja. Dia tak boleh buat careless banyak-banyak. Okay, so ini untuk calon A+ lah. Okay, untuk calon A+. So bila kita calon A+, bila kita jawab soalan, dia macam ni. Bila anak-anak jawab section B dan section C, walaupun macam contoh tak complete soalan, contohnya macam tak complete soalan lah, jawab section B, jawab section C, latih diri supaya dapat full mark. Untuk section B dan section C, latih diri supaya dapat full mark. Dan percaya ataupun tak, kalau kami di MRSM JB, lebih separuh daripada pelajar section B and C boleh dapat full mark. Sebenarnya senang je untuk dapat full mark section B and C. Janji kita buat banyak latihan. Tu je sebenarnya, buat banyak latihan. Bila buat banyak latihan, section B dan section C tu senang je untuk dapat full mark 20/20. Maksudnya 40/40 lah untuk section B and C tu. Okay, so bila kita start buat latihan, bila kita buat latihan berpandu. Latihan berpandu ni maksudnya kita tahu apa yang kita nak. Bila kita tahu kita nak A+, maksudnya ini yang kita nak. Ini yang kita perlu buat. Okay, ni.
Okay, bila kita nak dapat A+, ini yang perlu kita buat. Maksudnya kita kena pastikan diri kita menjawab soalan paper 1 betul 35, paper 2 soalan 40 markah, aras rendah, aras sederhana, definisi tu mesti kena complete hafal lah. Maksudnya macam tu. Okay, so cikgu bagi dua. Satu untuk bagaimana anak-anak fokus untuk dapat A+, dan yang kedua bagaimana untuk anak-anak dapat markah A. Okay, so ini adalah untuk anak-anak dapat A, sekurang-kurangnya 70 markah ke atas, A minus lah. Okay, A minus sekali lah ni. Okay. A minus lah. Okay, A minus lah sekurang-kurangnya, lebih kurang lah. Okay, so ini adalah untuk A plus. Okay, walau bagaimanapun bagi cikgu lebih suka macam menilai diri anak. Kalau SPM RSM ni target dulu A, macam tu. Nanti SPM nanti target A plus. Dia macam tu supaya kita punya motivasi dalam diri kita tu sentiasa meningkat. Okay, so sebenarnya itu saja daripada cikgu. So sekarang ni kita cubalah listkan do and do's. Nanti cikgu bagi, you all boleh list lah and do's. Apa yang boleh kita buat dan apa yang tak boleh kita buat. Contoh, apa yang boleh kita buat. Yang pertama, kita kena jawab dalam bentuk point form. Okay. Jangan buat dalam bentuk esei panjang-panjang. Kan. Guna simple sentence contohnya lah. Okay, elakkan complex sentence. Okay, boleh guna kaedah untuk kaedah pengiraan. Boleh guna kaedah keluarkan dia punya informasi dahulu. Gambar rajah. Yang ketiga, substitution. Yang ketiga, rumus. Okay, yang ketiga, keluarkan rumus. And substitution. Dan yang keempat adalah final answer plus unit. Okay, so 1, 2, 3, 4. Okay, boleh guna 4 kaedah ni. Alright, so nanti anak-anak isilah apa yang do and do's, tengok balik daripada nota atas tu. Okay, isi apa yang boleh, apa yang tak boleh. So kalau yang tak boleh ni nak guna pen merah pun boleh supaya kita sentiasa beringat, tak ada careless dah. Alright, so itu saja daripada cikgu. Cikgu buka minit 2 lagi untuk pertanyaan soalan sebelum kita habis. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Nampak semua faham insya-Allah kan? Faham. Alright. InsyaAllah, alhamdulillah. Okay, baik. InsyaAllah Faham cikgu. So, ya. Ada nak tanya? Tak ada. Semua faham insyaAllah, alhamdulillah. InsyaAllah. Okay, dalam kita belajar fizik ni, bila kita nak cemerlang fizik bukan semata-mata untuk dapat A lah. Okay, cikgu selalu juga cakap kepada anak-anak murid cikgu, bukan semata-mata untuk kita sambung pengajian, bukan semata-mata untuk kita dapat degree, bukan semata-mata untuk kita dapat master, tapi kita belajarlah supaya ianya boleh menambah keimanan dalam diri kita. Bila kita belajar tentang satu benda tu, kita tahu bahasanya Allah menjadikan suatu benda tu ada sebab dia. Okay, Allah jadikan kenapa Nabi kata bila kita marah kita kena ambil wuduk. Sebab sebenarnya bila kita marah, temperature dalam badan kita tinggi. Bila temperature dalam badan kita tinggi, pressure akan tinggi. Bila pressure akan tinggi, dia akan boleh menyebabkan explosion. Jadi bila kita ambil, kita nak rendahkan suhu, kita kena alirkan air. So itu sebab kita kena ambil wuduk. Jadi sebenarnya benda ni, okay, dalam Al-Quran, Nabi sebenarnya dah sebut dah. Cuma kita belajar dalam benda sains ni adalah untuk kita macam nak mengesahkan je, mengesahkan dengan logik akal kita, lebih kurang macam itulah. Alright, so sebab tu bila kita belajar, kita letakkan misalnya kita niat belajar tu adalah untuk kita tambahkan iman kita, insya-Allah kita akan lebih berjaya sebenarnya. Okay. So jangan anak-anak MSA Plus dan SPM dan SPM insya-Allah. So itu saja daripada cikgu. Yang mana bagusnya tu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang mana yang kurang itu adalah daripada kekurangan cikgu sendiri. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih, Cikgu. Cikgu. Allah. Terima Cikgu. kasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Assalamualaikum Cikgu. Ustaz.